wakil daripada pihak yatim sebagai penganjur bersama dengan Ustaz Mahatafis Darul Hafiz Asy-Syafi'i, Mahatafis Darul Syafi'i. Jadi mungkin ada yang belum tahu, di itu ada satu Mahatafis Darul Syafi'i atau adik-adik kita daripada Mahatafis Darul Syafi'i. Jadi boleh tanya dengan Ustaz Syafi'i lah kalau permintaan untuk anak-anak belajar di Darul Syafi'i. Yang dihormati ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, mudah-mudahan kita semua pada malam itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum daripada kita memulakan ceramah seperti mana yang kita janjikan, kami mengambil peranan sebagai wakil kepada usia program kita pada malam itu untuk mengenalkan Al-Fadhil Ustaz kepada semua hadirin pada malam itu. Yang mana yang belum tahulah kita perkenalkan sedikit latar belakang beliau. Mudah-mudahan dengan kita mengenali beliau itu lebih mendekatkan rasa kasih dan sayang kita kepada beliau, insya-Allah. Karena kata orang kita, kalau si kenal, si cinta. Tapi kalau kenal, jangan bercinta. Bahaya. Nah, yang pertama, nama beliau seperti mana yang disebutkan tadi, Al-Fadhil Al-Ustaz Engku Ahmad Fadhil bin Engku Ali. Beliau berasal daripada Kuala Terengganu tetapi menetap di Kuala Lumpur. Kemudian pendidikan beliau yang awal di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Kolej Melayu Kuala Kangsar itu sekolah Elina. PM kita pun sekolah doktor. PM baru sama sekolah sini Ustaz kita. Jadi sekolah terbaik, ada sekolah terbaik Kolej Melayu Kuala Kangsar, yaitu pada tahun 1982 sehingga 1986. Kemudian beliau menyambungkan pelajaran beliau ke Universiti Islam Antarabangsa di dalam bidang undang-undang pada tahun 1989 sehingga 1994. Kemudian beliau menyambung lagi di universiti yang sama di dalam bidang undang-undang syariah. Kemudian beliau menyambung pelajaran ke Jordan, Universiti Jordan di dalam bidang kehakiman Islam pada tahun 1995 sehingga tahun 2000. Di antara karier ataupun tugas beliau pernah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya pada tahun 1995. Beliau juga merupakan mantan pensyarah kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa, yaitu pada tahun 1994 sehingga 2014. Beliau juga merupakan mantan fellow kanan Institut Kajian Strategi Islam Malaysia atau lebih dikenali dengan IKSIM, itu pada tahun 2015 hingga 2018. Beliau juga menjawab jawatan sebagai ahli panel penyelidik fatwa bagi Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan sebagai ahli jawatan kuasa syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad, ahli jawatan kuasa syariah Agrobank, ahli jawatan kuasa syariah Public Islamic Bank Berhad, ahli jawatan kuasa syariah AIA Public Takaful Berhad, dan ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang bermula daripada November 2020 sehingga sekarang. Dan beliau juga menjawab jawatan sebagai penasihat kepada Pusat Kecemerlangan Hati Murni bermula 2007 sehingga sekarang. Dan beliau adalah ketua pengarah operasi Sekolah Swasta Islam Hati Murni daripada 2018 hingga 2020, dan sekarang beliau masih lagi sebagai pengarah Tijarah Hati Murni Sdn Berhad. Jadi itu sedikit latar belakang beliau yang dapat kami kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam itu. Dan insya-Allah pada malam itu tajuk yang akan dibincangkan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz yaitu
berkaitan dengan kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap persoalan sunnah dan bid'ah. Dan topik itu antara topik yang kita kuliahkan di situ lah. Kami kuliah di situ yang masuk kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir Mintul, yaitu 31 persoalan berkaitan dengan bid'ah. Jadi malam tu Ustaz itu akan kupas kepada kita untuk kita lebih memahami isu itu, kerana kalau kita faham isu bid'ah dan isu sunnah itu menyebabkan kita akan menyesatkan orang lain pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita sesatkan mereka. Dan itu salah satu daripada bentuk pemikiran yang ekstrim di dalam agama ketika mana kita menyesatkan orang lain, terutama di dalam masalah-masalah khilafiyah yang berlaku perbezaan di kalangan para ulama, insyaAllah. Suka untuk kami ingatkan kepada semua untuk menjaga adab di dalam majlis. Jangan berkata-kata, kecuali anak-anak lah yang kita siapa nak kawal. Tapi kalau bapa anak, masalah. Jadi pernah cuma kalau misi bila boleh buat keluar lah, takut mengganggu lah. Tapi kalau masih terkawal, insyaAllah mudah-mudahan anak-anak kita yang ada dalam majlis ilmu itu mereka juga mendapat berkatan, dan insyaAllah mereka akan jadi ulama-ulama yang akan memperjuangkan agama di bumi diri, insyaAllah. Jangan kita main telefon, kecuali kalau kita guna telefon untuk mencatat nota ataupun ada emergency. Macam kami sebagai ahli letupan kuasa itu, kami berhubung di dalam WhatsApp group untuk mengaturkan program itu, dimaafkanlah. Dan kita harap tuan-tuan semua dapat catat apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, dan kita ada sediakan PDF. Semua slide Ustaz itu pada malam itu ada PDF. Karena Ustaz itu tidak akan sempat untuk habiskan slide. Karena slide-nya banyak, jadi tuan-tuan boleh ambil, boleh photostat dan boleh jadikan dia sebagai rujukan pada masa depan. Dan kalau perlu kita syarah kita bagi Ustaz itu lagi, ataupun kita sama-sama bincang berkaitan dengan isu itu lagi berdasarkan slide yang disediakan oleh Tuan Ustaz, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan berbesar hati majlis diserahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang baik kepada kita, insya-Allah. Fal yatafaddal mashkura. Boleh. Ada azan terus. Ada azan terus. Kita binti azan terus. Terus sampai pukul sampai pukul berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Telah bersabda Rasulullah SAW, orang-orang yang kasihan belas, yang ada rahmat dalam hati mereka, itu dirahmati dan dikasihan belas oleh Tuhan yang rahmat. Hendaklah kamu itu merasa kasihan belas, ada rahmat kepada makhluk Allah yang di muka bumi ini. Nescaya kamu akan dikasihan belas, dirahmati oleh yang berada pada mahkam yang tinggi, dirahmati oleh Allah Ta'ala dan juga oleh para malaikat. Alhamdulillah kepada para alim ulama, para asatizah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi Masjid Darul Hijrah Piasau Utara, ya. Saya pagi tadi ingat dengar macam pisau. Piasau, ya. Piasau Utara, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya seluruh, ya, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang saya hormati. Pertama, saya berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham dalam urusan agama dia, berserta dengan akhlak yang mulia. Bukan saja kita faham agama kita, bahkan kita itu terjemahkan dalam bentuk akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan hawa nafsu. Kita itu mengatakan kita memperjuangkan agama Islam, kita memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhlak kita sangat jauh daripada akhlak Islam, sangat jauh daripada akhlak yang dibawa dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini insya-Allah saya akan memfokuskan kepada tajuk yang khusus, ya. Jadi saya mohon kalau ada grup WhatsApp masjid, mungkin Ustaz boleh kongsikan PDF kopi, ya, sebagai rujukan, iaitu memahami ahli sunnah wal jamaah dan kefahaman mereka terhadap sunnah dan bid'ah, ya. Ahli sunnah wal jamaah secara ringkas, orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan pegangan Nabi dan juga sunnah para sahabat. Dalam hadis Nabi SAW memberitahu umat berpecah kepada 73. Yang membimbangkan semua akan masuk neraka kecuali satu. Lalu bila ditanya oleh para sahabat yang satu itu, Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu yang selamat, yang berpegang seumpama pegangan saya dan pegangan sahabat-sahabat saya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kelompok seperti golongan Syiah yang menolak dan membenci sahabat Nabi, jelas mereka bukan ahli sunnah. Yang kedua, ada elemen al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ketika ditanya tentang al-firqatun najiyah, kumpulan yang satu yang selamat daripada api neraka, Nabi SAW menjawab al-jamaah, iaitu kumpulan ramai di kalangan umat Islam yang menjaga kerukunan, tidak saling kafir mengkafirkan sesama mereka, hanya semata-mata berbeza pandangan. Kami si pandai tutur Sarawak, jadi harap boleh bertahanlah dengan bahasa Kuala Lumpur, ya. Tak sama seperti Ustaz Muhammad Al-Amin, ya. Dia bercakap itu sudah macam orang Sarawak. Bila viral video dia berdialog dengan satu orang yang datang marah-marah itu, orang tanya, Ustaz ni orang Kelantan ke orang Sarawak? Kerana tutur katanya itu tutur kata orang Sarawak. Jadi saya pun baru saja sampai ke Miri, baru sempat semangkuk laksa Sarawak dan sepinggan mi kolok. Jadi belum fasih sangat Sarawak ni. Belum fasih lah, belum pandai. Jadi bahasa Kuala Lumpur saja. Baik. Apakah dia as-sunnah? Ada dua kan, kita nak faham sunnah dan bid'ah. Kita mulakan dengan sunnah terlebih dahulu. Sunnah ini dia memberi gambaran jalan, cara ataupun pegangan. Dari segi bahasa, as-sunnah adalah at-tariqah, jalan. Jadi boleh jadi jalan itu baik, boleh jadi jalan itu buruk, dipanggil sunnah kedua-duanya.
Ada ke sunnah yang buruk? Ada. Dalam hadis Nabi SAW baginda bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni sunnah yang baik, jalan yang baik, dia akan dapat pahala dan pahala orang yang melakukannya. Dalam hadis yang sama, Nabi SAW menyebutkan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk, natijahnya dia dapat dosa, dan dosa orang yang meniru perbuatan yang buruk tersebut. Jadi kalau begitu, sunnah dari segi bahasa boleh kedua-duanya. Baik pun panggil sunnah, buruk juga dipanggil sunnah. Tetapi dari segi istilah, tidak. Dari segi istilah penggunaan, bila kita kata kita nak berpegang dengan sunnah, kita nak ikut sunnah, kita nak hidupkan sunnah, itu disempitkan maknanya hanya pada jalan yang baik. At-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fid din. Jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh tokoh-tokoh agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Sunnah yang kita nak ikut adalah pertama, tentulah sunnah junjungan Nabi Muhammad, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita juga perlu ikut sunnah, jalan, cara dan pegangan salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Salaf asal maknanya dahulu, soleh maknanya baik. Dahulu yang baik apa dia? Generasi awal umat Islam yang baik-baik. Pertama, anak murid Nabi, iaitu para sahabat. Kedua, orang yang berpeluang mengaji dengan anak murid Nabi, namanya tabi'in. Yang ketiga, orang yang menjadi murid kepada orang yang pernah mengaji dengan sahabat Nabi, namanya tabi'in. Inilah tiga generasi gemilang, the golden generation of Muslims, yang ada indikasi daripada Nabi SAW kalau kita perlu mengikut kepada contoh mereka. Yang ketiga, kita nak ikut kepada sunnah, jalan, cara dan pegangan para ulama'. Memang ulama' bukan Nabi. Kadang-kadang orang mengelirukan kita. Kamu nak ikut Nabi ke nak ikut ulama'? Ya, of course ikut Nabi. Tapi siapa yang faham Nabi? Tentulah ulama', bukan orang-orang jahil. Jadi hati-hati dengan orang yang cuba nak memisahkan Nabi dengan ulama'. Tidak. Al-ulama', kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris kepada para Nabi. Bila kita tahu bahawa Nabi kita Nabi yang terakhir, maka yang menyambung tugas Nabi adalah para ulama'. Kalau kita tidak ikut ulama', kita jauh daripada Nabi SAW. Baik, kita fokus kepada sunnah yang pertama, sunnah Rasulullah SAW, dengan makna yang mudah. Itulah jalan Nabi, itulah cara Nabi, itulah ajaran Nabi SAW. Secara teknikal, secara terperinci, sunnah Nabi merujuk kepada tiga. Pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sunnah. Sunnah perbuatan. Dalam bahasa Arab disebut sunnah fi'liyah. Yang kedua adalah apa yang dituturkan. Apa yang dicakap. Orang Sarawak kata apa? Kelakar. Apa? Kalau Semenanjung, kelakar itu lawak. Dia ni buat kelakar, buat joke. Sini kelakar itu bermakna apa yang dituturkan. Apa yang dikelakarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah pertuturan, sunnah qauliyah. Dan ada kalanya Nabi tidak buat perbuatan itu, Nabi tak cakap perkataan itu, tapi naik statusnya menjadi sunnah kerana apabila dilakukan atau dituturkan, Nabi mengiktiraf, Nabi puji, atau paling tidak Nabi diam, Nabi tidak komplain. Itu namanya sunnah pengiktirafan. Dalam bahasa Arab, sunnah takririyah. Saya ulang, sunnah secara terperinci terbahagi tiga: sunnah perbuatan, sunnah pertuturan dan sunnah pengiktirafan. Secara meluas, bila sebut sunnah, meliputi semua sumber-sumber hukum syarak. Bila orang kata ni wajib, ni sunat, ni haram, ni makruh, bukan saja-saja, ada sumbernya. Diambil daripada mana hukum tersebut? Kalau undang-undang negara kita, sumbernya adalah Perlembagaan Persekutuan, Akta Parlimen, Enakmen Negeri, Keputusan Mahkamah. Kalau undang-undang Islam, pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', kesepakatan ulama', keempat Qiyas, analogi. Sebab ada perkara baru berlaku, tidak ada hukum secara khusus dalam Quran hadis, tapi dikiaskan kepada yang telah ada hukum, kerana asas hukumnya sama. Misalnya, hukum minum khamar, khamar ni wine, dibuat daripada jus anggur diperah.
itu akan memabukkan ya kalau diminum. Hukumnya haram, ada nas Quran hadis. Tapi ada juga minuman yang tidak disebut dalam Al-Quran. Ya, kalau di Semenanjung yang famous itu air ketum. Di Sarawak apa selain daripada wine yang kalau minum mabuk? Tuak, ya tuak. Tapi tuak Kelantan boleh minum. Tuak Sarawak tak boleh. Tuak di Kelantan tu air nira. Baik. Jangan silap ya, orang Kelantan datang sini tengok tuak, dia terus beli dan minum. Besok tak datang sekerja, mabuk. Jadi kalau tuak kan tak ada hukum dalam Quran hadis. Air ketum kan tidak ada cerita dalam Quran hadis. Tetapi hukumnya haram kias kepada wine. Kerana sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama. Jadi bila kita ikut Al-Quran, bila kita ikut sunnah, hadis, bila kita patuh kepada ijma', iaitu kesepakatan ulama', bila kita pakai hukum yang diistimbat dengan kias, kita ikut sunnah. Itu dengan makna yang luas ya. Sunnah ini merangkumi apa saja yang dikeluarkan daripada sumber syariat. Baik. Sekarang kita pergi kepada yang kedua, iaitu bid'ah. Bid'ah dari segi bahasa adalah apa sahaja perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh terdahulu. Inilah awal-awal kali diadakan ya. Kullu amalin umila ala ghairi misalin sabaq fahuwa bid'atun. Dalam kitab Al-Kulliyat, Al-Imam Al-Kafawi mengatakan setiap perkara yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya, maka itu namanya bid'ah. Ya. Contohlah ya. Tak mesti perkara agama, perkara dunia juga. Masih ingat tak 2018 pertama kali dalam sejarah negara kita orang jadi Perdana Menteri 2 kali. Dialah Perdana Menteri keempat, dialah Perdana Menteri ketujuh. Dari segi bahasa itu bid'ah. Pertama kali juga pada tahun 2018 kita ada timbalan Perdana Menteri wanita. Ingat lagi tak? Dari segi bahasa itu namanya bid'ah. Kerana belum pernah berlaku lagi. Misalnya ada orang pertama kali dia cipta kereta terbang. Ya, kalau kapal terbang sudah lama, tidak bid'ah lagi. Tapi pertama kali dia reka kereta terbang, betul-betul boleh terbang dengan elok lah. Ya. Kalau terbang daripada jambatan, terbang melanggar sana sini, itu biasa. Dalam laju. Ini betul-betul dia boleh adjust, keluar sayap, apa dia terbang. Dari segi bahasa itu namanya bid'ah. Kerana sebelumnya tidak ada contoh seperti itu. Tapi yang kita nak fokus adalah dari segi syarak. Kerana ini yang akan memberi kesan kepada kita sebagai orang Islam. Bid'ah dari segi syarak ni kita nak buat ke tak mau buat. Dari segi syarak, ulama ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang umum, yang luas, very wide, very inclusive. Sama, lebih kurang sama macam bid'ah dari segi bahasa. Asal baharu namanya bid'ah. Tapi ada juga pendekatan yang khusus, iaitu berbeza dengan makna dari segi bahasa dia agak sempit. Ya? Saya nak bagi contoh ya. Kalau di Sarawak ini orang macam di Semenanjung juga suka makan durian. Suka. Baik. Jadi katakan ada dua orang tokek ladang durian, masing-masing ada ladang dan jual durian. Tapi tokek A pendekatannya umum, tokek B pendekatannya khusus. Macam mana? Tokek A ni umum, dia bagi satu bakul yang besar kepada pekerja dia. Dia kata kamu pergi ke ladang kutip durian. Tak kisahlah durian apa, musang king kah, kucing king kah, ya D24 kah atau apakah, janji namanya durian masuk dalam bakul. Umum saja. Jadi staf dia pergi ke ladang, tak payah fikir nampak durian masuk dalam bakul. Tetapi tokek ladang B, pendekatan dia khusus. Dia awal-awal sudah bagi 2 bakul kepada pekerja dia. Dia bagi arahan, kamu nanti pergi ke ladang, musang king kamu masuk dalam bakul ni. So musang king lain harga, permintaan dia lain. Tapi lain daripada musang king, kamu masuk dalam bakul lagi satu. Jadi pekerjanya dari awal dah terpaksa pilih-pilih. Kan? Tapi yang awal, yang mula-mula tadi, yang semua masuk dalam satu bakul, agak-agak masa nak jual, musang king jual sama harga dengan durian kampung lah. Kan tidak, akhirnya diasingkan juga. Ini yang berlaku dalam masalah bid'ah. Ada ulama' yang pendekatannya luas sekali. Apa saja yang tak berlaku zaman Nabi SAW, kita namakan bid'ah dahululah. Kita masukkan dalam bakul bid'ah dulu. Jadi selepas itu baru kita pilih. Ini bercanggah tak dengan syariat. Bercanggah baru kita larang. Tak bercanggah kita benarkan. Tapi namanya bid'ah dahulu. Sebab zaman Nabi tak ada. Makanya dengan pendekatan yang umum ini, letak kapet dalam masjid bid'ah, pasang kipas dalam masjid bid'ah, aircon bid'ah, pembesar suara bid'ah, ya. Apa sajalah, sambutan maulid, ya bid'ah, tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang tak ada zaman Nabi namakan bid'ah dahulu, kemudian baru dah dipilih bercanggah atau tidak dengan syarak. Ya. Sementara ulama pendekatan yang kedua, mereka pendekatan khusus.
Dari awal mereka kelaskan bid'ah ini hanya perkara baharu yang tidak ada dalil syarak. Dia sudah kaji awal. Ini satu perkara baharu. Kedua, tak ada dalil yang sokong. Ya, ini saja nama bid'ah. Adapun perkara itu baharu, tapi bila kita cek, kita tengok ada dalil syarak, maka itu kita tak namakan bid'ah dari awal. Kerana apa? Kerana ada dalil yang menyokong. Saya bagi contoh yang agak contemporary, contoh yang agak baru, iaitu ketika, kalau kita masih ingat, ketika PKP, ketika pandemik COVID-19 memuncak, kan kita diarahkan supaya sembahyang jemaah secara jarak-jarak. Dulu sebelum PKP, imam ingatkan makmum jemaah diingatkan supaya merapatkan saf, jangan ada ruang. Masa PKP terbalik, jemaah diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial. Itu dia 1 meter. Di KL ada yang sampai 1,5 meter antara satu makmum. Ini jelas bid'ah. Ini kan tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi kalau ulama pendekatan umum memang dinamakan bid'ah. Lepas tu baru dicek, ini selari atau bercanggah dengan syarak. Kebanyakan mufti kita kata selari. Kerana sembahyang jarak-jarak ini bukan saja-saja, tapi dalam keadaan pandemik COVID-19, ia penting untuk mengelakkan mudarat kepada nyawa. Dan menjaga nyawa itu adalah tuntutan agama. Maka ini tidak bercanggah dengan syarak. Maka ia adalah bid'ah hasanah. Baharu tapi selari dengan syarak. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dia kata ini tak berlaku zaman Nabi SAW, tapi ada dalil syarak yang menuntut kita supaya menjaga nyawa, menolak kemudaratan. Maka ini walaupun tidak berlaku zaman Nabi, kita tidak namakan dia bid'ah, kerana ada dalil yang menyokong. Jadi sebenarnya natijah akhir sama. Dua-dua kumpulan ulama setuju bahawa perkara baharu kalau tak bercanggah dengan syarak itu tidak dilarang. Cuma ulama pendekatan pertama namakan bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baharu. Kenapa hasanah? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dia mengatakan itu bukan bid'ah. Kalau saya buat gambar rajah, sebenarnya slide saya banyak lagi sebelum ini, tapi saya lompat supaya kita dapat jimatkan masa. Jadi yang kotak satu itu pendekatan umum, kotak dua pendekatan khusus. Kotak satu, kalau perkara baru tidak bertentangan dengan syarak, maka ini nama bid'ah hasanah. Bid'ah sebab baru, hasanah sebab selari dengan syarak. Sementara untuk ulama pendekatan yang kedua, kalau perkara baru itu tidak bertentangan dengan syarak, maka tidak dinamakan bid'ah. Kerana bagi mereka bid'ah ini hanya untuk yang bercanggah dengan syarak saja. Yang selari dengan syarak kita tak payah namakan bid'ah. Makanya hanya beza dari segi nama, iaitu kalau perkara baharu itu tak selari dengan syarak, maka di sisi ulama pendekatan yang pertama itu bid'ah sayyi'ah. Sebab dia dah namakan bid'ah awal-awal, so dia kena cakaplah ini bid'ah hasanah, baik, ini bid'ah sayyi'ah, buruk. Sementara kalau ulama pendekatan yang kedua, dia namakan bid'ah saja pun cukup. Dah faham, bid'ah di sisi mereka maknanya yang bercanggah dengan syarak. Tak bercanggah dengan syarak, kami tak namakan bid'ah. Jadi ini namanya khilaf yang lafzi saja. Khilaf pada meletakkan istilah. Jadi tak perlu bergaduh lah. The practical consequence sama. Apa perkara baharu yang tak ada zaman Nabi, para ulama hendaklah menilai pada neraca hukum. Kalau tak bercanggah dengan hukum, dibenarkan. Nak nama bid'ah hasanah, tak nak namakan bid'ah pun tak mengapa. Sementara kalau bercanggah dengan hukum, dilarang. Jazakallahu khairan. Saya sedang terfikir tadi, hanya ada botol, tidak ada gelas. Akan mungkin di sini adatnya minum terus daripada botol ataupun dari gelas. Baik, selesai. Saya harap setakat itu jelas ya, tentang pembahagian atau takrif bid'ah dari segi bahasa, dari segi syarak. Sekarang jenis bid'ah pula. Jenis bid'ah tu kita boleh suluh daripada dua sudut. Sudut yang pertama, bid'ah itu selari atau tidak dengan syarak. Baharu ya baharu. Contohnya letak kapet. Memang zaman Nabi tidak letak kapet dalam masjid. Tapi letak kapet ni selari atau bercanggah dengan syarak? Ya selari. Kerana masjid kan tempat ibadah. Kalau ada kapet lebih selesa berbanding tidak ada kapet. Memang tidak ada aircon zaman Nabi, tapi kan dengan ada aircon membantu kita selesa. Lebih-lebih lagi kalau salat tarawih, kan banyak rakaat.
Kalau tidak ada aircon, kita juga tak tahan nak lama-lama dalam masjid. Maka walaupun bid'ah tapi hasanah. Ya. Tapi kalau perkara itu bercanggah dengan syarak, misalnya pembedahan menukar jantina. Zaman Nabi tidak ada namanya pembedahan tukar jantina. Jadi pembedahan tukar jantina ni benda baru. Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Walaupun dia hanya urusan dunia, bukan urusan ibadah, tapi bercanggah dengan syarak. Kerana dalam Islam, pertama tidak beri kita itu ubah kejadian Allah Ta'ala. Ya, Allah dah jadikan dia lelaki, dia nak potong, dia nak adjust, itu tak boleh. Kemudian yang kedua, kerana syariat melarang lelaki dari menyerupai wanita. Kan? Yang buat pembedahan tukar jantina ni asal dia lelaki. Ya, dah banyak tahun tak balik ke Miri, ini kenapa jadi perempuan? Itu kan tak boleh. Bercanggah dengan syarak. Jadi ini yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, senang saja, bid'ah terbahagi dua. Kalau menyalahi Quran, menyalahi sunnah, asar sahabat Nabi atau ijma' kesepakatan ulama, ini adalah bid'ah yang dalalah, sesat. Tapi kalau perkara baharu itu adalah perkara yang baik, yang tidak bertentangan dengan syarak, maka itu disebut bid'ah yang tidak tercela, bid'ah yang hasanah. Contoh yang banyak ulama benarkan adalah sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga golongan yang keras, mereka tak benarkan. Alasan mereka Nabi tak buat. Tapi nanti kita tengok, Nabi tak buat tak semestinya haram. Ya. Kenapa ulama membenarkan? Kerana pertama, beramal dengan umum ayat Al-Quran. Allah memerintahkan kita supaya bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Allah perintah supaya kita bergembira. Dengan apa? Kurniaan dan rahmat Allah. Ahli tafsir banyak mengatakan kurniaan dan rahmat Allah itu maknanya Quran dan juga Islam. Tidakkah kedua-duanya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Sayyidina Umar bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan rahmat Allah itu Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bila sebut rahmat Allah, Nabi. Kita diperintahkan bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah ditetapkan bergembira bagaimana? Tidak. Kalau kita disuruh salat, ada caranya. Takbirnya, qiyamnya, rokoknya, sujudnya. Maka bila aqimis solat, tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut sallu kama ra'aitumuni usalli. Kena ikut solat Nabi. Tapi bila disuruh bergembira, Allah tidak tetapkan. Maka kembali pada kaedahnya, apa yang Allah suruh tanpa ditetapkan, boleh kita lakukan dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syarak. Setakat ini di Sarawak atau di Miri, orang sambut Maulid itu bagaimana? Ada buat tari menari, minum-minum keras ke? Tiada. Di Semenanjung sama, tidak ada. Kalau ada, ya kita larang. Kalau ada orang sambut Maulid, pesta tari menari sempena Maulidur Rasul, pertandingan Ratu Cantik, pakaian renang sempena Maulidur Rasul, itu wajib kita tentang, kerana itu bercanggah dengan syarak. Tapi yang biasa dilakukan, bukan saja di Semenanjung, bukan saja di Miri, di Sarawak, bahkan di seluruh dunia, sambut Maulidur Rasul, pertama orang bergembira dengan mengadakan ceramah Maulidur Rasul, sempena Maulidur Rasul. Ceramah ni apa? Ceramah Maulid biasanya tazkirah, cerita benda sama, kita dah tahu. Nabi lahir bila, ibu Nabi meninggal bila, Nabi dibela oleh siapa, Nabi bersabar ketika berdakwah, kan kita dah dengar. Tapi walaupun dah dengar banyak kali, kadang-kadang bila ustaz tu datang cerita bila Nabi SAW berdakwah di Taif, baginda dibaling dengan batu sehingga darah mengalir hingga ke kaki, dan ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk membinasakan kaum Taif. Lalu Nabi SAW sebagai orang yang penuh dengan rahmat dalam hati baginda mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi kita dengar tu kita menangis, kita sejuk hati dengan akhlak Nabi SAW, kita rasa tenang dengan ujian yang menimpa kita. Maka ini termasuk dalam hazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi walaupun ceramah Maulid tak berlaku zaman Nabi, tapi ia masih selari dengan syarak. Yang kedua, biasa orang buat jamuan. Kalau negara Arab, dia akan bagi sweets, dia akan bagi gula-gula, makanan, kuih. Kalau di Malaysia, dia lebih serius. Lepas ceramah Maulid,
para jemaah mohon jangan balik ya, pihak masjid ada sediakan jamuan nasi biryani kam misalnya. Itu sehari atau bercanggah dengan syarat. Dan syarat mengatakan atimut ta'am. Ketika Nabi SAW mula-mula sampai ke Madinah, baginda berpesan afsyus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, dan jamulah makan, wasallu billahi wan nasu niyam, salat pada waktu malam itu salat tahajud. Ya. Ada tidak dimestikan jamu makan itu mesti dengan sebab tertentu? Tak ada. Ya, makanya jamu makan kerana naik pangkat boleh tak? Boleh. Jamu makan kerana naik rumah baru? Boleh. Jamu makan saja-saja, dah lama tak jamu kawan makan? Ya boleh. Macam ustazku baru sampai sini nak jamu, silakan. Boleh. Jamu makan sebelum hari jadi kita sendiri boleh tak? Jamu makan sebelum hari jadi isteri? Ya penting nanti isteri kecil hati, tak jamu. Tiba-tiba jamu makan sebelum hari jadi Nabi haram, sesat, masuk neraka. Ini apa punya pemikiran? Oh, hari jadi kamu boleh jamu makan. Hari jadi Nabi itu haram kalau kamu jamu makan. Ini mana dalil? Kemudian biasanya selawat. Orang yang anti selawat saya tidak faham. Kalau lelaki lagi saya tidak faham. Akah dia tidur masuk khutbah? Kan khutbah kedua khatib akan sebut berulang kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Quran. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Adakah Allah tetapkan mesti selawat bila? Maka bila-bila boleh selawat. Adakah ditetapkan selawat di mana? Maka di mana-mana boleh selawat. Itu kan beza dengan haji. Haji tak boleh pandai-pandai. Ada setengah orang dahulu dia haji di Pulau Pinang. Itu tak boleh. Haji mesti di Mekah, di Kaabah. Tapi kalau selawat kan boleh. Di Pulau Pinang boleh selawat, di Miri boleh selawat, di New York juga boleh selawat, apa masalah? Maka tiba-tiba ada orang kata tak boleh selawat selang tarawih. Itu mana dalil? Selang tarawih kan termasuk waktu selawat. Sebelum tarawih boleh, lepas tarawih juga boleh. Baik. Jadi perkara itu kalau tidak melanggar, kata Imam Syafi'i tidak tercela, selesai. Ini boleh rujuk dalam slide nanti. Perhatikan di mana kita kata Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua. Tapi malang sekali ada antara kawan-kawan kita, mereka ini menolak pembahagian ini. Dia kata tak ada bid'ah dua, bid'ah satu, sesat saja. Dan lebih malang lagi, kita rasa pelik, mereka kata kami ni adalah golongan Salafi, Ustaz. Kami Salafi. Masya Allah, Salafi bagus. Salafi maknanya pengikut salaf. Jadi kita kan dalam agama ikut salaf, ikut sahabat, ikut tabi'in, ikut tabi'in. Imam Syafi'i tabi'in. Imam Syafi'i salaf. Dan Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada dua. Tidak ada ulama yang bangkang. Semua ulama setuju. Kamu mengaku Salafi, tapi kenapa kamu tolak pembahagian Imam Syafi'i? Bermakna pengakuan kamu tidak genuine. Ya. Lepas itu ada kawan-kawan kami di sebelah utara, di sebelah Kedah, mereka kata macam ini, Ustaz, hak lagu tu depa bukan Salafi. Habis itu depa Salafi. Salafi kod ni depa pikut lain. Oh, Salafi ni orang Sarawak cakap apa? Ya. Salah apa kalau orang Sarawak? Salafi juga. Salah pergi. Salah pergi. Jadi salah pergi ke jalan ini, mereka pergi ke jalan lain. Kita kan tak mau. Kalau benar-benar Salafi, alhamdulillah kita setuju. Tapi kalau Salafi itu tak bahaya, ya. Baik. Itu pembahagian bid'ah yang pertama kepada dua. Ada juga ulama membahagikan bid'ah kepada lima. Lalu ada orang kata, kan sudah susah khilaf. Ada yang kata dua, ada yang kata lima. Macam kami kan senang. Satu saja, bid'ah semua sesat, masuk neraka. Bukan. Bid'ah dua, bid'ah lima bukan khilaf. Bid'ah dua tanya soalan lain. Bid'ah ini selari atau bercanggah dengan syarak. Dua saja. Satu selari, satu bercanggah. Tapi yang kedua ini tanya hukum bid'ah. Jadi hukum ada lima. Maka bid'ah juga jadi lima. Contoh ya. Saya tanya pada Ustaz Al-Amin. Ustaz, saya nak tahu berapa lelaki, berapa perempuan yang hadir kuliah malam ini. Ya. Tentu ada dua saja. Sebab semua lelaki atau perempuan. Tapi kalau saya nak tahu yang hadir kuliah malam ni, mereka berasal dari negeri mana? Mungkin akan jadi lima. Memang tinggal di Miri, tapi Ustaz Al-Amin daripada Kelantan. Mungkin ada yang daripada Terengganu, mungkin ada daripada Johor, tapi sudah lama menetap di Miri. Lalu saya kata, oh ini orang lain-lain ke yang datang Ustaz? Kerana orang yang sama. Habis ni ada dua kumpulan yang ada lima, macam mana? Nah, jadi kan Ustaz tanya jantina. Ya jantina, lelaki atau perempuan, ada dua.
Yang ni Ustaz tanya negeri asal, maknanya ada 5. Sama di sini. Imam Syafi'i tanya selari ke bercanggah dengan sunnah, maka 2. Satu selari, satu bercanggah. Imam Izzuddin Abdul Salam tanya apa hukum bid'ah, maka ada 5. Ada bid'ah tapi wajib dibuat. Ada bid'ah sunat dapat pahala buat. Ada bid'ah harus nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Ada bid'ah makruh, eloknya jangan buat. Ada bid'ah haram, memang tak boleh buat. Baik. Contoh, bid'ah wajib adalah belajar nahu untuk faham Quran dan sunnah. Oh jenuh lah kalau wajib belajar nahu. Tak, bukan untuk semua orang. Ya. Kita ni kerja hanya tangkap ikan. Ya. Tak pandai nahu pun tak ada masalah. Tapi satu hamba Allah tu kerjanya mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Tak boleh faham bahasa Arab kecuali faham nahu. Al-kalam bidudin nahwi la yufham. Bercakap kalau tak faham nahu, ya kalam pun jadi tak faham. Maka oleh kerana beramal dengan Quran dan sunnah itu wajib, maka memahami Quran dan sunnah jadi wajib. Kalau tak faham tak boleh amal. Maka oleh kerana tak faham nahu, tak boleh faham Quran dan hadis, maka belajar nahu juga jadi wajib. Padahal belajar nahu itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Contoh bid'ah yang sunat, bina sekolah, bina pusat pengajian. Typo di situ, bukan pusat pengajuan, pengajian. Kenapa sunat? Kerana ia membantu kepada yang wajib. Yang wajib menuntut ilmu. Tapi kalau tak pergi sekolah juga boleh menuntut ilmu. Ada orang jadi alim semata-mata kerana pergi ke rumah guru. Saya ingat masa saya di Malay College, ada orang jadi alim kerana dia ikut kuliah di masjid saja. Tapi dia bawa kitab lah. Dia kepit kitab ke sana kemari. Kitab bawa ke tiak, ketiak bawa kitab. Akhirnya alim. Tak pergi sekolah pun. Tak pergi universiti. Maka oleh kerana sekolah dan universiti ini hanya membantu, maka hukumnya sunat. Bid'ah yang harus bersalam lepas solat. Kan itu amalan budaya kita, lepas solat kita salam. Bila ditanya pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apa hukum bersalam lepas solat? Imam Nawawi mengatakan, ini amalan tidak dilakukan oleh salaf. Maknanya ini perkara bid'ah. Tapi Imam Nawawi orang alim. Imam Nawawi faham, bid'ah itu maknanya perkara baru. Bid'ah bukan hukum. Hukum salah satu daripada 5 tadi. Jadi Imam Nawawi cek, ada tak dalil yang Nabi suruh salam lepas solat? Tak jumpa. Imam Nawawi bukan macam kita. Kita tak jumpa hadis, ya biasa. Berapa hadis yang kita jumpa? Tapi Imam Nawawi ratusan ribu hadis dalam dada beliau. Kalau beliau tak jumpa, kemungkinan tak ada. Jadi tak ada dia jumpa hadis yang menyuruh bersalam lepas solat. Kalau ada suruhan, mungkin wajib, mungkin sunat. Dalam masa yang sama, Imam Nawawi kaji, tak jumpa juga hadis yang melarang. Jangan salam lepas solat. Kalau dilarang, mungkin haram, mungkin makruh. Jadi tidak ada yang menyuruh ternafi wajib dan sunat. Tidak ada yang melarang ternafi haram dan makruh. Tinggal tersisa satu lagi hukum syarak, namanya harus. Kata Imam Nawawi, bersalam lepas solat adalah bid'ah yang harus dilakukan, boleh dilakukan. Kalau dah berjumpa sebelum solat. Sebelum solat datang dah bersembang, dah berjumpa, lepas solat salam lagi. Iaitu bid'ah yang harus. Tetapi kalau datang ke masjid terus solat, tak jumpa kawan, lepas semayang baru jumpa, itu sunat. Kerana memang sunat kita bersalam ketika mula-mula berjumpa. Takkan dah banyak kali jumpa masih salam. Itu kan cerita Piramli. Assalamualaikum. Baru nak cakap assalamualaikum. Ada kan cerita apa tu? Yang Ibrahim pendek tu. Itu bid'ah. Dah jumpa lama pun masih salam lagi. Ya. Kemudian contoh bid'ah yang makruh, buat ukiran di masjid. Ya. Kenapa bid'ah? Sebab zaman Nabi masjid tidak diukir. Masjid je simple. Ini sempadan masjid. Masuk di situ ada hukum masjid. Luar daripada situ tidak hukum masjid. Tidak ada nama ukiran-ukiran. Tetapi kenapa makruh? Kerana dia tidak ada membantu kepada fungsi masjid. Bukan semata-mata kerana ia baru. Kapet juga tak ada zaman Nabi. Aircon juga tidak ada zaman Nabi. Tapi ia membantu fungsi masjid. Orang selesa beribadah. Orang selesa menuntut ilmu. Tapi ukiran apa fungsi kepada menuntut ilmu? Apa fungsi pada ibadah? Silap-silap. Kalau masjid itu pertama kali kita datang, Allahu Akbar. Oh cantik ukiran masjid ni ya. Agak-agak siapa kontraktor. Kalau buat kat rumah aku juga bagus. Sampai bagi salam. Tak ingat solat, ingat kepada ukiran. Maka oleh kerana ukiran itu tidak membantu kepada tujuan solat, hanya sia-sia, maka dihukumkan makruh. Ini ijtihad ulama terdahulu. Tapi kalau tanya ulama kontemporari seperti Syekh Dr. Ali Jumaah, kata beliau dalam suasana semasa, mencantikkan masjid itu memberi izzah kepada tempat Islam, maka tidak lagi hukumnya makruh.
Itu perubahan dalam penilaian lah. Kemudian haram. Ini penting ya. Semua bid'ah dalam akidah haram. Akidah tidak ada bid'ah hasanah. Kenapa? Akidah ni kan kepercayaan. Bila kita kata bid'ah dalam akidah, apa makna? Berarti kepercayaan kita, iman kita lain daripada iman Nabi. Tak mungkin iman lain daripada iman Nabi itu hasanah. Kalau kita kata, oh iman saya sama macam Nabi, makanya tidak bid'ah. Bid'ah ni kan benda baru. Kamu percaya sama macam Nabi percaya, itu bukan bid'ah. Kamu percaya lain daripada Nabi percaya, itu bid'ah dan itu haram. Kerana dalam bab keimanan, iman kita mesti sama macam iman Nabi SAW. Bila Nabi beritahu ada azab kubur, kita kata tak, kita tolak azab kubur, itu berdosa. Kerana itu bid'ah dalam akidah. Bahkan setengah bid'ah dalam akidah bawa kepada kufur. Nabi ajar pada kita beriman dengan qada dan qadar. Buruk dan baik itu takdir Allah. Golongan qadariyah dia kata tidak ada takdir Allah. Allah cipta manusia, lepas tu manusia automated. Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Itu bawa kepada kufur. Ulama sepakat akidah qadariyah macam itu bukan saja bid'ah yang sesat, bahkan bid'ah yang menjadikan orang itu terkeluar dari Islam. Baik. Dan sebahagian bid'ah dalam amalan. Ada orang tanya, Ustaz, habis itu bid'ah ni dalam akidah sajakah? Dalam amalan semua bid'ah hasanah? Tak semestinya. Tadi saya dah bagi contoh ajaran taslim. Ajaran taslim di Pulau Pinang, selain dia amalkan sembahyang pakai niat, dia juga amalkan haji di Pulau Pinang. Nama kampungnya Kampung Seronok. Ya memang seronoklah haji di Pulau Pinang, jimat kos, kan tak payah visa. Yang saya kurang berkenan dengan golongan yang pakai niat ni. Dia buat semayang, dia pandai pakai niat. Kau tak semayang, dah tak nampak pun. Aku kan sudah niat. Innamal a'malu binniat. Tapi bila kita belanja dia makan, dia mau makan betul-betul. Kalau mau makan pakai niat kan senang. Nah, ini pinggan kau suka niat, apa yang kau nak makan? Marah dia. Dia mau makan betul-betul, semayang dia mau niat saja. Itu bid'ah dalam amalan ya. Sembahyang niat saja. Sedangkan sembahyang ada rukun qalbi, itu niat. Ada rukun qauli, sebutan. Ada rukun fi'li, perbuatan. Dia hanya rukun qalbi saja, tak sah. Itu bid'ah yang sayyi'ah. Ada satu orang dah meninggal, dia tergolong daripada golongan anti hadis. Dia konon nak pakai Quran saja, tak mau pakai hadis. Jadi apabila berlaku kematian yang ramai, kalau tuan-tuan masih ingat rempuhan di Terowong Mu'asim, tragedi rempuhan di Terowong Mu'asim ya, bila blackout, sini masuk sana masuk, tersepit, ramai orang meninggal dunia. Jadi semua orang sedih. Jadi dia pun sedih juga, tapi dia bagi satu idea yang bid'ah. Apa dia? Dia kata, jadi rempuhan itu sebab semua orang buat haji pada masa yang sama. Why not kita spread over the year? Bila masa orang boleh pergi haji, nak pergi Rabiul Awal boleh, nak pergi Muharram pun boleh. Itu bid'ah. Kerana haji dia ada ketentuan masa dia. Ini contoh-contoh ya. Dan ada juga yang nak buat solat jemaat hari Sabtu. Columnist, melebel online. Dia kata, apa solat jemaat hari Jumaat tak produktif, hari kerja, orang nak parking jadi jam. Why not sembahyang jemaat hari Sabtu? La ilaha illallah, nama pun solat jemaat bang. Apa pun kau buat hari Sabtu? Ini contoh-contoh bid'ah berdasarkan hukum. Baik, tapi ada pendirian baru oleh golongan Wahabi ya. Saya minta maaf ya kalau ada orang Wahabi di sini, jangan marah-marah ya. Ini kita bincang-bincang saja. Kalau tak setuju nanti sambil-sambil minum ya, sambil-sambil makan ke, kita boleh sembang-sembang. Karena Wahabi saudara seagama kita. Cuma dia ada berbeza dalam perkara-perkara tertentu, salah satu dalam soal bid'ah. Di sisi Wahabi, bid'ah satu saja, iaitu dalalah. Tidak ada bid'ah hasanah. Siapa yang kata ada bid'ah hasanah, dia dah nak lawan Nabi. Ini dakwaan golongan Wahabi. Jadi kenapa mereka kata macam itu? Kerana mereka kata, kalau ikut sunnah tu mudah bang, kata dia. Ikut sunnah adalah, kalau Nabi tak buat satu benda, jangan buat. Nabi ada sambut maulid? Tak ada kan? Sunnahnya ada. Nabi sambut maulid bagaimana? Nabi bila ditanya kepada baginda, kenapakah baginda rajin puasa pada hari Isnin? Nabi SAW menjawab, Zaka yaumun ulidtu fihi. Kerana hari Isnin telah hari saya dilahirkan. Berarti Nabi menyambut maulid. Cuma cara sambutnya dengan puasa. Adapun kita menyambut dengan ceramah dan sebagainya, saya telah terangkan dalil-dalilnya tadi. Jadi slogan mereka, jangan buat apa yang Nabi tak buat.
Ya, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah benda itu baik, nescaya salafus soleh dah dahulukan buat. Tapi mereka buat juga. Mereka membesarkan Masjidil Haram, salafus soleh tak buat. Tapi mereka buat. Kita pun tak komplain. Bagus kan besar Masjidil Haram, senang orang nak masuk salat. Jadi kaedah mengatakan kalau benda itu baik dahulu orang sudah buat, tidak betul. Saya pergi haji baru ni, masya-Allah tabarakallah, kita boleh tawaf pakai skuter. Kita bayar harga sewa skuter, santai. Tak payah berebut-rebut langgar-langgar. Langgar juga tapi langgar skuter lah. Nah, kenapa mereka tak larang? Kadang kata mereka yang penting tawaf. Walaupun zaman Nabi tidak ada orang tawaf pakai skuter. Memang tidak ada skuter zaman Nabi, tapi katanya yang penting tawaf tu kan pusing Kaabah. Naik skuter juga pusing Kaabah. Jadi kaedah mereka konon ni kalau benda itu baik, tentulah dahulu dah dibuat, mereka juga tidak pakai. Banyak benda yang orang dahulu tak buat, mereka buat. Maaf ya, tanya saja. Zaman Nabi ada ke Nabi anjurkan perkampungan sunnah? Kan tak ada. Tapi zaman kita ada orang buat. Apa masalah? Hanya kumpul-kumpul, ceramah-ceramah, kan tak ada masalah. Baik. Jadi kena betulkan kefahaman tentang sunnah Nabi SAW. Salah faham ini akan menjadikan agama itu keliru, berpecah dan mungkin jadi ekstrim. Semua orang dianggap ahlul bid'ah. Tuan Imam angkat tangan doa, jemaah aminkan, bid'ah. Seketika sambut Maulid Rasul, ahlul bid'ah. Ya, bahkan di setengah negara mereka bom orang-orang yang sedang sembahyang kerana kata mereka jemaah masjid itu ahlul bid'ah. Sambut Maulid itu ini. Hati-hati ya, ini ekstrim dalam agama. Dan salah faham ini seolah-olah apa saja perbuatan baru yang tak ada zaman Nabi hukumnya adalah haram. Kan kadang-kadang ada orang macam itu, dilarang kita, jangan buat benda ini. Jangan selawat salam tarawih. Kita kata apa salahnya, selawat kan bagus. Kata dia, Nabi tak buat. Ya, apa haram? Apakah kamu berfatwa selawat salam tarawih itu haram? Kalau dia kata haram, itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, dan bercanggah dengan ijma' ulama dalam masalah ilmu serta kaedah usul fiqh. Saya terangkan satu-satu ya. Bercanggah dengan Al-Quran, iaitu bercanggah dengan firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, yakni terima dan amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaklah kamu berhenti. Cuba lihat ya, yang saya boldkan itu apa? Wa ma nahakum anhu. Apa yang baginda larang kamu. Quran tak kata apa yang Nabi tak buat. Jadi orang ni seolah-olah lebih pandai daripada Quran. Quran kata kalau Nabi larang dah, jangan buat lagi. Dia kata tidak, bukannya Nabi larang saja, yang Nabi tak buat saja sudah haram. Ini kan bid'ah. Ini yang bid'ah yang sayyi'ah. Kerana terbukti apa yang Nabi tidak buat tidak semestinya kerana haram. Minta maaf ya. Kata orang balance batuk di Mekah masih ada sikit-sikit. Batuknya sudah hilang, balance ada lagi. Contoh, sekarang kita selalunya kalau datang bulan Ramadan, setiap daripada kita ada azam, untuk Ramadan tahun ini saya mau istiqamah tarawih di masjid daripada 1 Ramadan sehingga akhir Ramadan. Kerana mungkin tahun lepas hujung-hujung itu tidak berapa istiqamah. Kan ada teka-teki yang Piramli dalam filem apa, Nujum 4 Belalang ya. Apa yang kalau 1 tu kan ramai, kalau 2 apa jarang-jarang, kalau 3 kadang-kadang, kalau 4 tak ingatlah saya ya. Jadi jawabnya tu solat tarawih. Kalau minggu 1 kan ramai. Minggu 2 kan kurang. Silat-silat minggu 4 tinggal Bilal dengan imam saja. Kan? Jadi kita kata tak apalah, tahun ini saya nak azam, tak mau lagi macam tahun lepas. Dari minggu 1 sampai minggu 4 saya mahu istiqamah tarawih di masjid. Itu Nabi tak buat. Nabi tarawih 2 malam saja atau 3 malam di masjid. Malam keempat atau malam ketiga Nabi sudah tidak keluar. Nabi salat tarawih di rumah sendiri. Adakah kerana salat tarawih di masjid berkekalan itu haram? Tidak. Tapi Nabi SAW bagi tahu, saya bimbang diwajibkan. Kalau Nabi terus buat, kalau Allah wajibkan nanti membebankan umat. Nabi tak suka umatnya terbeban. Jadi bukan kerana haram. Ada satu kali ada orang hidangkan makanan kepada Nabi SAW. Elok gaya Nabi SAW nak makan. Lalu ada orang beritahu itu adalah daging dhab ya Rasulullah. Tahu kan orang sini dhab? Di Sarawak ada dhab. Yang ada kan biawak, kan lain. Kalau biawak lidahnya bercabang.
Ya, dhab itu lidahnya sekeping. Saya pernah lihat ketika di Jordan, orang buat balik dhab, lidah dia macam lidah manusia, sekeping. Lalu bila dengar kata daging dhab, Nabi tak jadi makan. Tengok sebentar lalu macam haram. Kalau tak haram, kenapa Nabi tak jadi makan? Tapi tidak haram kerana ada sahabat kata pada Nabi SAW, kalau Rasulullah tak nak, bagi pada saya. Nabi bagi. Takkan Nabi bagi sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW tak makan? Kerana bagi dia tidak biasa. Makanya dia tak lalu. Tadi saya tanya di Masjid At-Taqwa di Sarawak itu, kalau arnab panggil apa? Kata mereka orang Sarawak panggil arnab tu rabbit. Saya kata wah hebatnya, macam orang putih. Kalau saya kena tipu tu wallahu alam lah. Katanya orang Sarawak panggil rabbit. Jadi rabbit tu halal dimakan. Tetapi tidak semua orang ada selera mau makan rabbit. Ada orang kalau dengar daging rabbit, saya tak mau, saya tak makan. Jadi Nabi SAW tidak biasa makan daging dhab. Bagi dia tidak makan bukan kerana haram, tapi kerana tidak lalu. Dalam hadis sama, man nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang saya telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Nabi tak kata apa yang saya tak buat. Jadi kamu ni lebih pandai ke daripada Nabi SAW? Nabi hanya kata kalau saya larang. Kalau saya tak buat, ya tengok hukum dulu. Yang ketiga, bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Fiqh kita belajar hukum. Ini apa hukumnya wajib, ini apa hukumnya haram. Itu fiqh. Usul fiqh kita belajar pertama sumber hukum. Kedua, macam mana kita berinteraksi dengan sumber. Itu namanya usul fiqh. Jadi dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi salah satu sumber hukum. Al-Quran sumber hukum. Sunnah iaitu perkataan, perbuatan dan juga periktirafan Nabi sumber hukum. Ijma' kesepakatan ulama' sumber hukum. Qiyas juga sumber hukum. Jadi ibarat kalau highway ada 4 lorong. Tiba-tiba hari itu kita dapati 3 lorong ditutup. Agak-agak jam tak jalan. Jam. Dahlah 1 lorong saja dibuka. Yang 1 buka pun dia bagi 3. 2 dia tutup, 1 saja dia bagi lalu. Itu bas dengan lori confirm tak muat. Itu bayangan apa yang dilakukan oleh golongan ini terhadap agama kita. Asalnya agama kita luas. Nak tahu hukum, lalu lin Quran boleh. Lalu lin sunnah boleh. Lalu lin ijma' juga dapat hukum. Lalu lin qiyas masih boleh tahu hukum lagi. Tiba-tiba mereka tak perasan Quran. Saya tak berani kata mereka tolak Quran ya. Mereka tak perasan Al-Quran. Kemudian mereka tak hirau ijma' ulama. Dan mereka tidak pandai guna qiyas. Rata-rata mereka gagal bab qiyas. Dan yang mereka fokus hanya 1 lorong, iaitu lorong sunnah. Dalam mereka fokus lorong sunnah, mereka hanya fokus sunnah perbuatan. Hingga kan kalau Nabi tak buat haram. Habis kalau Nabi suruh macam mana? Nabi tak buat tapi Nabi suruh. Atau tak sabit Nabi buat tapi sabit Nabi suruh. Contoh, kita disuruh berzikir atau tidak? Disuruh. Jadi ada orang zikir subhanallah, ada orang zikir alhamdulillah, ada orang zikir Allahu Akbar. Yang agak popular di tempat kita adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu antara zikir ya. Dan ada juga golongan zikir mereka hanya sebut Allah. Mereka duduk mereka sebut Allah, 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 Allah. Lalu ada orang kata yang zikir Allah Allah tu tak ada dalil. Nabi tak buat. Baik, dia perasan atau tidak Al-Quran itu dalil? Tidakkah dalam Al-Quran Allah berfirman, wazkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Oh, wazkuru itu makna ingat ustaz? Ya, dua-dua. Sebut dengan lidah itu sebut, sebut dengan hati itu ingat. Jadi wazkurullah itu terpayung sebut dengan lidah dan sebut dengan hati. Maka kalau orang itu sebut Allah, 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 telah terpayung dengan dalil Al-Quran. Dan telah ijma' ulama' tidak pernah ada ulama' komplain zikir Allah Allah selama lebih kurang 700 tahun lebih. Tokoh pertama yang mula-mula mempertikaikan zikir Allah Allah adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Memang beliau orang alim, tapi sealim mana pun seorang tokoh, dia tidak kuat sampai melanggar ijma'. Once fatwa dia melanggar ijma', automatik terbatal fatwa itu. Kerana ijma' adalah hujjah, tak boleh dibatalkan. Kemudian kiaslah. Kan ada ibadah yang jenis terikat, ada ibadah yang tidak terikat. Dia beza sifat dia. Ibadah yang terikat tak boleh buat lain dari ikatan. Saya dah bagi contoh tadi solat ya. Solat diikat dengan waktu. Jadi kita tak boleh oleh kerana malam ini
kita ada ceramah khas, Ustaz Engku datang daripada Kuala Lumpur, maka jemaah diminta selepas asar nanti sembahyang maghrib isyak siap-siap ya, supaya kita lebih waktu. Kan tak boleh. Kena tunggu masa waktu juga. Dan ada orang kata macam ini, Ustaz, kalau memang asal baik kita boleh buat, kenapa kita tak solat subuh 4 rakaat? Kan Ustaz kata asal baik boleh buat. Ini kan masalah. Dia tak faham ya. Asal baik boleh buat, maksudnya asal baik mengikut hukum syarak. Bukan asal baik ikut kepala otak dia sendiri, tidak. Dari segi hukum syarak, sembahyang subuh mesti 2 rakaat. Maka sengaja buat 4 rakaat tidak baik, sengaja buat 1 rakaat juga tidak baik. Ini ibadah yang diikat. Jadi haji juga sama, mesti di Kaabah. Sa'i mesti Safa Marwah. Wukuf mesti di Arafah. Kalau ada orang pergi haji, kata dia, oh hari wukuf itu ramai sangat orang di Arafah, maka saya ni berfikir di luar kota. Saya wukuf di Mina, Ustaz. Oh, lapang tidak ada orang. Kita cakap kepada dia, maaf, itu bukan berfikir di luar kota, itu yang berfikir di luar otak. Kerana haji kamu tidak sah. Wukuf mesti di Arafah. Maka itu satu jenis ibadah. Jenis yang kedua, tidak diikat. Seperti zikir, seperti selawat, seperti doa, seperti baca Al-Quran. Ini contoh. Nak zikir bila? Terpulang. Nak zikir di mana? Terpulang. Nak zikir banyak mana? Ikut kemampuan. Nak zikir ada wuduk? Bagus. Nak zikir tak ada wuduk? Tak apa. Nak zikir subhanallah? Boleh. Nak zikir Allah? Boleh. Yang penting zikir. Jadi, sudah 3 dalil menunjukkan zikir Allah tu adalah tuntutan syarak. Qurannya suruh, ijma' ulama' benarkan, qiyas juga menunjukkan boleh. Sunnah bagaimana? Sunnah juga menunjukkan boleh. Dalam satu riwayat Nabi SAW berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putuslah lidah kamu basah dengan menyebut Allah. Kan jelas. Lidah basah menyebut Allah, mana lidah sentiasa menyebut Allah. Jadi keempat-empat dalil menunjukkan boleh berzikir dengan semata-mata menyebut Allah. Tiba-tiba oleh kerana fikirannya sempit, hanya fokus kepada perbuatan Nabi, akhirnya dia mengharamkan apa yang menjadi tuntutan syarak. Ya, hati-hati. Kemudian nak kata haram ada kaedahnya, ya. Kaedahnya adalah pertama ada uslub melarang, dipanggil la nahi. Kedua ada uslub mengharamkan, ya, tahrim. Yang ketiga ada uslub mengeji. Kalau ada salah satu daripada 3 ini, barulah difahami daripada Quran hadis bahawa perbuatan itu haram. Semata-mata Nabi SAW tak buat, belum pasti haram. Boleh jadi haram. Contoh, Nabi tidak minum arak. Dan memang minum arak haram. Tapi orang yang faham, dia akan faham arak haram bukan sebab Nabi tak minum. Arak haram kerana ada ayat Quran, ada hadis yang mengharamkan. Baik. Contoh, ada la nahi, la dengan makna jangan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka difahami bukan saja berzina itu haram, mukaddimah kepada zina, iaitu menghampiri zina juga haram. Ataupun disebut haram, innama harrama alaikumul maitah, hanya sebenarnya diharamkan ke atas kamu bangkai, yakni haram makan bangkai. Mana tahu kata haram? Ya, memang Al-Quran sebut haram. Haram itu mana? Mengharamkan. Yang ketiga, zammul fi'li. Contoh, Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Cuba tengok, ya. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi bukan daripada golongan kami, itu keji. Maka ulama faham, menipu adalah haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat, haram. Itu hanya sembang kelakar, ya. Itu hanya kelakar kedai kopi. Coffee shop punya kelakar. Kalau orang Melayu kata lagi kelakar pula. Boleh, ya. Bloya. Bloya, oh, itu macam lawyer. Bloya, ya. Itu bloya kedai kopi saja. Bukan bloya yang ilmiah, ya. Tidak ilmiah. Kerana dari segi ilmiah ini kaedahnya, at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, tidak menatijahkan hukum lagi. Kena kaji dalil-dalil dan lain. Dan at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tidak buat satu perkara, tidak memastikan bahawa perkara itu haram. Boleh jadi haram, tapi dengan dalil yang lain. Ya, jelas, ya? Baik. Apa punca dia? Kita tidak
benci kepada kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Kita kena sayang pada mereka sebagai saudara seagama, dan kita mungkin akan merasa kasihan kerana mereka salah faham. Moga-moga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka nampak kebenaran dan ikut kepada kebenaran. Baik, apa punca mereka jadi begitu? Mereka salah faham terhadap makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu bersabda antara lain, wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih. Tapi cara kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman ini, dia faham dengan kefahaman yang tidak sahih. Yang ni yang banyak berlaku zaman kita. Takkan tak betul Ustaz? Ini hadisnya sahih. Ya, hadis sahih, tapi kamu faham tidak sahih. Kamu faham salah terhadap hadis yang sahih. Ini masalahnya. Jadi kata dia, kalau sudah Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah, maknanya semua sesatlah. Mana ada bid'ah hasanah? Tengok Imam Nawawi kata apa. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis-hadis sahih Muslim dan dinilai sebagai antara syarah yang terbaik. Apa kata beliau terhadap kata-kata wa kullu bid'atin dhalalah? Kata Imam Nawawi, haza'am makhsus. Ini lafaz di umum, seolah-olahnya semua. Tapi makna dia khusus. Sempit, makna dia tidak luas sangat. Wal murad ghalibul bid'ah. Yang dikenaki adalah kebanyakan bid'ah. Timbul persoalan. Kan dalam hadis kata kullu. Kullu kalau kita terjemah maknanya setiap. Setiap mana boleh pula sebahagian. Setiap kan semua. Jawabnya, dalam Quran hadis bukan setakat boleh. Banyak kullu makna sebahagian. Jarang-jarang kullu makna semua. Dalam Quran hadis. Bahkan dalam bahasa Melayu juga kadang-kadang begitu. Kalau ada anak pelajar, misalnya darjah 1, ya, anak pelajar darjah 1, dia datang kepada kita, dia cakap, pakcik, uncle, saya pergi ke sekolah setiap hari. Kita pun tanya dia, budak-budak, betulkah adik pergi sekolah setiap hari? Dia kata betul, saya tak pernah ponting. Lalu kita tanya dia, adik hari Sabtu pergi sekolah tak? Dia jawab, tak pergi. Hari Ahad ada pergi sekolah tak? Adik tu jawab, tak pergi. Kita pun cakap, adik cakap bohongnya. Adik cakap pergi sekolah setiap hari. Sabtu tak pergi, Ahad tak pergi. Itu mana setiap hari. Baik, secara jujur, adik itu berbohong ke pakcik itu yang tak faham bahasa? Kan macam pakcik itu yang tak faham. Betul lah adik itu cakap, setiap hari yang sekolah dia pergi, 5 hari seminggu dia pergi. Masih betul dia kata saya pergi sekolah setiap hari, walaupun Sabtu dan Ahad dia tidak pergi. Itu baru dalam bahasa Melayu. Cuba lihat bahasa Al-Quran. Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Banjir atau taufan itu menghancurkan. Ya, tudammir maknanya menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Cuba tengok. Kulla syai'in. Setiap sesuatu. Jadi zahir kita tengok semua binasa. Sebab apa? Quran kata kul, setiap. Tapi sambung ayat. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum itu tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Tempat tinggal syai'un, sesuatu, tapi tak binasa. Langit bumi syai'un, tapi tak binasa. Bukit bukau, gunung ganang syai'un, tapi tidak binasa. Maka kulla syai'in dalam ayat berarti kebanyakan. Macam kita tengok lepas tsunami di Aceh, macam padang jarak, padang terkukur, yang ada hanya satu masjid saja. Tapi maknanya seolah-olahnya semua hancur. Tapi adalah yang tidak hancur, banyak yang hancur. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Surah apa ni? Surah apa? Ada kawan-kawan kita, dia komplain, kenapa baca Yasin malam Jumaat? Itu dalilnya tidak sahih. Apa yang sahih? Baca suratul Kahfi, kata dia. Kita katalah, jomlah baca suratul Kahfi. Pun tak juga. Sebab suratul Kahfi lagi panjang. Baca Yasin sudah mati syahid, bukan suratul Kahfi. Ya. Tapi memang betul ada hadis sahih, baca suratul Kahfi pada malam Jumaat Allah jadikan nur. Hingga Jumaat yang satu lagi. Hadis yang mengatakan baca Yasin malam Jumaat Allah ampunkan dosa, itu hadis dhaif. Tetapi ulama kita benarkan beramal dengan hadis yang dhaif dalam perkara fadilah. Baca Yasin confirm sunat dapat pahala.
Tapi apa fadilahnya? Diampunkan dosa. Boleh menyandarkan kepada hadis dhaif. Bukan penetapan hukum. Bukan nak kata sah batal, tidak. Kalau hukum hakam, halal haram, sah batal, itu paling tidak hadis hasan ataupun hadis sahih. Baik. Jadi apa cerita ni? Ceritanya, Nabi Musa alaihissalam nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bayangkan seorang Nabi masih rajin nak menuntut ilmu. Kenapa? Diberitahu Nabi Khidir ada ilmu yang dia tidak ada. Tapi Nabi Khidir beritahu terus terang, kamu ni kalau nak mengaji dengan saya, kamu tak akan sabar. Kerana kamu tak tahu apa yang saya tahu. Jadi Nabi Musa tawaduk. Sebagai penuntut ilmu, kata dia, insya-Allah saya sabar. Oh, kalau macam itu boleh. Tapi jangan tanya apa-apa. Sampai saya beritahu. Jangan tanya dulu. Jadi kata Nabi Musa, insya-Allah dia sanggup. Tapi Nabi Musa sebagai seorang Rasul, benda yang zahirnya melanggar syarak, Nabi Musa tak tahan. Antaranya apa? Bila naik sampan yang dipunyai oleh orang-orang miskin, Nabi Musa lihat Nabi Khidir tebuk, lubangkan sampan itu. Dari segi syarak kan salah. Pertama, merosakkan harta benda orang. Yang kedua, bila lubangkan sampan bahaya, boleh jadi masuk air dan tenggelam. Lalu Nabi Musa tegur. Kejadian kedua tegur lagi. Ketiga tegur lagi. Akhirnya kata Nabi Khidir, setakat inilah. Kita di universiti pun macam itu kan. Dapat surat warning pertama, warning kedua, kata dia buang universiti. Tapi Nabi Khidir terangkan, Amas safinatu, sampan tadi itu, kanat limasakin. Itu milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka bekerja di laut cari makan. Fa'aradtu an aibaha, saya tadi nak lubangkan itu bukan saja-saja. Wa kana wara'ahum malik, kerana ada seorang raja yang zalim. Apa perbuatan raja yang zalim ini? Ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir apa? Semua sampan raja ambil. Kerana Al-Quran kata kul, setiap. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Raja yang zalim ini hanya ambil sampan yang elok. Sampan kalau ada lubang, sampan kalau ada cacat, raja tidak ambil. Itulah hikmah kenapa Nabi Khidir lubangkan. Choosing lesser of two evils. Memilih mudarat lebih ringan daripada sampan kena rampas. Tak apalah, lubangkan sekejap, nanti kamu baiki. Jadi yang penting kullu safinah maknanya sebahagian. Hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Apa maknanya dimakan oleh tanah? Akan reput bila meninggal dunia, ya. Siapa yang akan reput bila meninggal dunia? Kullu ibni Adam. Setiap anak Adam. Baik, soalan. Para Rasul, para Nabi anak Adam atau tidak? Jasad mereka dimakan oleh tanah atau tidak? Orang mati syahid anak Adam atau tidak? Ada tak jasad orang mati syahid yang tidak hancur? Ada. Oh, kalau macam itu hadis ni tak betul lah Ustaz. Bukan hadis yang tidak betul. Cara kamu faham hadis tidak betul. Kamu tidak boleh faham kullu dengan makna semua. Kamu kena faham kullu ibni Adam maknanya kebanyakan anak Adam, bukan semua. Ya? Baik. Dan ada hadis, ini kalau orang jual habatus sauda, ini dia seronok buat promosi. Inna fil habatis sauda shifaa'un min kulli da'. Sesungguhnya pada habatus sauda itu ada kesembuhan daripada setiap penyakit illa sam, kecuali mati. Jadi setiap penyakit kita gunakan habatus sauda? Tidak. Kata para ulama, ini berkata kebanyakan penyakit. Ada juga penyakit yang tidak sesuai dirawat dengan habatus sauda, makanya tidak sembuh. Jadi kullu dengan makna sebahagian itu banyak dalam Quran hadis. Jadi hanya mereka saja seolah-olah hairan, seolah-olah tak pernah belajar, ya, bahasa ataupun ilmu mantik. Baik. Sebenarnya tak perlu pun kita berdebat kullu makna semua atau makna sebahagian. Mereka yang kata semua bid'ah sesat pun, bila kita uji mereka, terbukti mereka tidak berpegang begitu. Sebagai contoh, ya, ada kawan kita ni, dia cakap ini maulid tidak boleh, ya. Kenapa? Nabi tak buat. Makanya bid'ah semua sesat. Tak ada bid'ah hasanah. Selawat senang-senang tarawih tak boleh, ya, sebab Nabi tak pernah buat. Maka itu bid'ah yang sesat. Oh, kiranya apa saja yang Nabi tak buat sesat. Ya, betul, kata dia. Kalau macam tu abang pun sesat, kita kata. Dia pun sudah susah hati. Mana ada saya sesat? Saya tak ada sambut maulid, saya tidak ada selawat senang tarawih, saya tidak ada tahlil arwah. Hanya kata makan saja, kata dia. Tahlilnya tak datang. Tahlilnya bid'ah. Jadi kita kata, ya betul. Tapi kan abang tadi saya nak lihat, bukan main lagi kelakar dalam telefon. Betul ya macam tu? Kelakar dalam telefon.
Itu kan Nabi tak pernah kelakar dalam telefon. Kiranya abang buat benda yang Nabi tak buat, abang pun sesat. Abang hari-hari pun datang masjid kan naik kereta. Nabi tak pernah datang masjid naik kereta, abang tahu kan. Kiranya abang buat benda yang Nabi tak buat. Abang itu balik haji naik apa? Kapal terbang. Nabi tak pernah pergi balik haji naik kapal terbang. Abang tadi bukan main WhatsApp lagi, Nabi tak pernah guna WhatsApp dan sebagainya. Kalau kita cakap begitu kepada dia, ada dua kemungkinan. Kalau dia itu tergolong dalam golongan Wahabi yang baru na'ab, ya, WBNU, Wahabi baru na'ab, maka dia akan fikir balik, betul juga ya, betul juga, kalau semua benda Nabi tak buat, dia sesat ramai orang. Kalau dia baru na'ab. Tapi kalau dia Wahabi otai, dia memang dah lama jadi Wahabi, oh dia akan marah kita. Dia kata, awak ni ustaz apa tapi bodoh, kata dia. Saya pernah kena tu yang saya tahu. Dia kata, ustaz aku ni bodoh, sia-sia jadi ustaz tapi bodoh. Kan bid'ah ini hanya urusan agama. Guna handphone tu kan urusan dunia. Naik kereta kan urusan dunia. Naik kapal terbang urusan dunia. Facebook, WhatsApp tu kan urusan dunia. Maka urusan dunia tak ada masalah. Yang masalah kalau urusan agama. Okey, kita ketepikan dulu, betul tak betul. Perasan tak? Bila dia cakap begitu, di sisi dia, kullu bukan makna semua. Kullu maknanya bid'ah agama sahaja. Bid'ah dunia terkeluar. Kalau macam tu dia dan kita sama-sama setuju. Kullu dalam hadis tidak bermakna semua. Cuma berbeza pada kayu ukur, ya. Tak mungkin semua perkara baru haram, tak mungkin semua perkara baru halal, ya. Yang boleh adalah sebahagian perkara baru haram, sebahagian halal. So apa kayu ukur dia? Kayu ukur Imam Syafi'i mudah saja. Bid'ah terbagi dua, satu terpuji, satu terkeji. Yang terpuji yang selari dengan ajaran Nabi, yang terkeji yang bercanggah. Macam mana tahu selari atau tidak? Itu kerja ulama. Macam contoh semayang jarak-jarak itulah, kan ulama yang kaji. Kita ikutlah, patuhlah pada fatwa mufti. Baik. Tetapi kawan-kawan kita kata tidak. Ini kata-kata Imam Syafi'i, ya, dalam bahasa Arab. Perkara baharu urusan dunia boleh, perkara baharu urusan agama itu saja haram. Soalannya betul ke? Dia kata betul, sebab Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, maka dunia tak mengapa. Betul ke dunia tak mengapa? Cuba kita cek. Baik. Ini dalil bid'ah hasanah, ya. Saya nak lompat ke sini, ya. Sini. Pertama, ya. Kita kena ingat, agama kita, agama Islam, hukum syarak bukan mentadbir urusan ibadah saja. Bukan tadbir tentang salat, puasa, zakat, haji. Urusan dunia juga ditadbir oleh hukum syarak. Makanya jual beli ada hukum. Itu urusan dunia. Sewa menyewa ada hukum. Nikah kahwin kan urusan dunia, ada hukum. Bahkan dalam politik, nak lantik pemimpin dan sebagainya, ada hukum. Mahkamah ada hukum. Maka mengatakan urusan dunia tak mengapa, itu bercanggah dengan nature of syariah. That syariah is not secular. Syariah dia cover kedua-dua. Urusan ibadah ada hukum, urusan jual beli pun ada hukum, urusan dunia pun ada hukum. Dan contoh, kita uji. Okey, antara bid'ah yang berlaku zaman kita, tak ada zaman Nabi, ialah bid'ah insurance. Ya. Ada kan kita bayar premium, kalau berlaku apa-apa, syarikat insurans bayar compensation kepada kita. Itu tak ada zaman Nabi. Ada pernah dengar tak sahabat nak travel atau apa ambil insurans? Bukan insurans saja bid'ah, takaful juga bid'ah. Ada tak antara tuan-puan pernah dengar sahabat Nabi jadi ejen takaful? Ya, takaful bid'ah. Tapi soalan saya, dalam keadaan kedua-duanya bid'ah dan kedua-duanya adalah bid'ah dunia, kan? Insurans takaful is not about ibadah. It's about protection, it's about coverage. Kan orang kata kita tidak boleh eliminate risk, but we can manage risk. Risiko sentiasa ada, risiko kemalangan, risiko barang hilang, risiko sakit. Tapi kita manage dengan adakan coverage. Okay. Kenapa insurans? Almost all scholars, adalah satu dua scholars yang berbeza pandangan, tapi almost all ulama mengatakan haram. Kerana kata mereka, insurance conventional adalah kontrak yang ada consideration, ada timbal balas. Kamu bagi ini, saya bagi itu. Bila ada uncertainty, gharar, itu haram. Bila ada bagi sikit dapat lebih, itu riba. Bila ada elemen nasib, itu maisir, perjudian. Maka hukumnya haram. Jadi ulama tak lihat ini bid'ah dunia.
Mereka lihat ada elemen bercanggah dengan syarak. Takaful juga bid'ah dunia. Kenapa ulama benarkan? Bukan kerana ia bid'ah dunia. Kalau bid'ah dunia, insurans juga dunia. Tapi kerana kata ulama, takaful dia based on charitable contract. Tabarruk dia panggil. Ya. Kan bila kita bagi sumbangan takaful, kita sebenarnya sedekah sebahagian. Macam khairat kematian. So kalau sedekah tak kisahlah. Tak pasti pun tak mengapa. Beri sikit dapat lebih pun tak ada masalah. Dan ada nasib pun tak ada masalah. Siapa yang nasib dia tak baik, kemelangan apa, kita sama-sama sedekah kepada dia. So what? Makna kata apa? Ulama tidak lihat perkara baharu itu dunia atau agama, tapi melihat selari atau bercanggah dengan syarak. Yang lebih penting, Nabi SAW sendiri mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, dan para sahabat salafus salih juga melakukan perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Kata Ustaz Muhammad Al-Amin, kuliah malam ini insya-Allah akan berhenti jam 9. Jadi saya sudah tekan break. Tapi break ini namanya break kereta api. Tarik di sini, berhenti di depan sikit. Maka jangan tidur di landasan kereta api. Bukan pemandu tak nak break, tapi dia sudah break. Lajak juga. Baik, ini yang berlaku. Nabi SAW mengiktiraf. Ya. Kalau orang Miri sudah faham Arab, jadi saya cerita yang Melayunya saja. Daripada sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Dia jadi imam di Masjid Quba. Tapi masalahnya dia ni buat benda yang Nabi tak buat. Setiap kali dia itu nak baca surah, dia akan baca dalam solat itu, dia akan baca qul huwallahu dahulu. Barulah dia baca surah, barulah dia rukuk. Sebagai contoh ya, imam ini jadi imam sembahyang Isyak nanti. Dia baca Fatihah, habis Fatihah qul huwallahu ahad, habis qul huwallahu ahad dia baca wadduha. Baru dia rukuk. Kemudian rakaat kedua dia baca Fatihah, habis Fatihah dia baca qul huwallahu ahad lagi sekali, dia baca alam nashrah, baru dia rukuk. Yang pertama Nabi SAW tak buat. Yang kedua Nabi tidak suruh. Yang ketiga makmum tidak suka. Maka makmum komplain kepada imam, kata makmum, makanya kalau imam Masjid Darul Hijrah kena komplain, dia jangan kecil hati. Imam Masjid Quba pun kena komplain, apa nak hairan kan? Jadi mereka kata macam inilah imam. Imam kalau nak baca qul huwallah, tak cukuplah qul huwallah lepas tu rukuk. Tak payahlah ada baca surah lagi. Kalau imam nak baca surah, surah saja. Jangan baca qul huwallah lagi. Jadi rupanya imam dia pun bagi dua pilihan. Dia kata kalau kamu nak saya jadi imam, macam tu cara saya solat. Ya kamu nak macam-macam, ya kamu lantik imam lain. Tapi mereka sebenarnya suka dia jadi imam. Cuma bahagian itu mereka tak suka. Lalu bila jumpa dengan Nabi SAW, mereka adukan kepada Nabi SAW. Kalaulah betul teori, mereka katakan apa saja perkara baharu dalam urusan ibadah itu haram, Nabi SAW sebagai seorang Rasul mesti menerangkan, Imam, sembahyang ni ibadah. Saya tak pernah suruh buat macam itu. Saya sendiri tak pernah buat macam itu. Buat apa yang saya tak suruh dan saya tak buat, hukumnya haram. Jangan lagi buat macam itu. Sepatutnya begitu kan? Tidak. Nabi SAW panggil imam dan tanya, kenapa imam tak nak ikut cadangan dari jemaah? Jawab dia, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku itu sangat kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Baik, kasih pada ayat Quran, salah tak? Ya baik. Dan ada tak di sana hukum tak boleh ulang surah yang sama? Ya memang orang tak biasa buat. Biasa orang rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Allah. Tapi kalau rakaat pertama kuliah, rakaat kedua pun kuliah, ada ke hukum kata haram? Kan tidak. Maka oleh kerana perbuatan imam tadi tidak melanggar hukum, dorongannya juga baik, iaitu kasih kepada ayat Quran. Bukan sahaja Nabi SAW tak larang, bahkan Nabi puji sabda Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada surah yang pendek itu, surah Ikhlas itu memasukkan kamu dalam syurga. Itu sunnah Nabi. Berarti sunnah Nabi mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Lalu saya tekat terus terang, mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah Nabi. Oh, ada orang marah sangat. Dia kata, ustaz ni nak menyesatkan orang. Ada pula mengiktiraf bid'ah itu adalah sunnah. Ya, bid'ah hasanah. Kalau bid'ah sayyi'ah, kita sepakat tak boleh iktiraf. Tapi kalau hasanah, Nabi buat. Lalu dia kata begini, ya ini bukan bid'ah ustaz. Kenapa bukan bid'ah? Kerana Nabi sudah iktiraf. Bila Nabi iktiraf, naik status jadi sunnah. Sunnah takririyah. Dia tahu, dia tidak faham. Dia tahu bahawa kalau Nabi iktiraf jadi sunnah. Tapi dia tidak faham bahawa sunnah Nabi adalah mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Kan masa sahabat tu buat belum ada sunnah lagi. Masa sahabat tu buat Nabi belum iktiraf lagi.
Berarti masa sahabat tu buat belum sunnah lagi. Bila sahabat tu buat tanpa contoh daripada Nabi dan Nabi iktiraf, berarti boleh saja buat benda baru. Syarat jangan melanggar syarak. Nak tahu kena tanya ulama. Bukan kita reka-reka sendiri, tidak. Dalam kejadian yang lain, satu orang dia masuk, Nabi jadi imam. Bila Nabi SAW bangkit daripada rokok, Sami Allahu liman hamidah, lelaki tersebut makmum tadi berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak pernah ajar baca macam itu. Bahkan Nabi tanya lepas sembahyang, Manil mutakallimu anifan, siapa yang bercakap macam tu tadi? Akhirnya lelaki itu mengaku, Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Ya, kalau zaman itu sudah ada Wahabi mencela. Marah dia Nabi, dia buat benda bid'ah. Kan kalau gitu, mungkin tak ada Wahabi zaman Nabi. Tapi ciri-ciri sudah ada. Ada orang pernah tegur Nabi. Dia kata bertakwalah wahai Nabi. Oh, dia sanggup marah Nabi suruh bertakwa. Dan itu adalah nenek moyang kepada golongan Khawarij. Golongan Islam yang rasa hanya dia betul. Hingga kan Nabi pun dia tegur. Nabi pun dia suruh bertakwa. Padahal Nabi orang yang paling bertakwa. Baik. Jadi bila dia mengaku, kalau ikut teori mereka, sembahyang kan ibadah. Dia buat benda yang Nabi tak suruh, maka dia buat bidah yang sesat. Nabi SAW bahkan berkata, saya telah melihat lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba siapa yang menulis pahala apa yang kamu sebut terlebih dahulu. Ini sunnah Nabi, mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Ini menarik juga. Ada satu adat yang bagus di kalangan orang Arab, iaitu dia panggil adab ad-diyafah. Dia menerima tetamu hormat betul. Kalau disudi terima kita jadi tetamu, insyaAllah 3 hari itu makan free, tidur free. Dan bahkan zaman itu kalau ada orang nak perang kita, dia akan pertahankan. Dia kata jangan sentuh, ini tetamu saya. Kamu ada masalah, tunggu lepas dia tidak jadi tetamu saya. Jangan ketika saya jadi tetamu saya, itu aib kalau kamu kacau dia. Macam itu orang Arab. Jadi sahabat Nabi bila dia dah letih, dah lapar, tanya orang kampung, sudi tak terima kami jadi tetamu? Orang kampung tak mahu. Itu hak dia lah. Dia kata kami tak terima kamu jadi tetamu. Oleh itu mereka rehat di luar kampung. Takdir Allah, ketua kampung kena sengat dengan kala jengking. Berobat dengan orang kampung tidak baik. Maka ada orang bagi idea, cuba tanya yang sedang rehat di luar kampung, kokot ada mereka boleh berubat. Bila ditanya, sahabat Nabi kata, inilah peluang, tadi aku nak makan free, kamu tak kasih kan? Kata dia, boleh, saya pandai berubat, tapi syarat, kalau sembuh ketua kampung kamu, saya mau upah. Jadi kata mereka, okey, kalau sembuh kami akan bagi beberapa ekor kambing sebagai upah. Itu namanya ju'alah, result based contract. Dia, contohnya, kalau kamu ajar anak saya bayar gaji sekian-sekian. Itu anak pandai ke tak pandai, janji kamu sudah ajar, dapat gaji. Tapi kalau dia kata, kalau kamu ajar anak saya sampai dia dapat semua A, saya akan bayar sekian. Kalau dia tak dapat A, kita tak dapat. Kalau tak sembuh, tak dapat. Lalu dia baca suratul Fatihah dan dia hembus. Elok ketua kampung boleh bangun macam dah sihat. Tak ada pernah kena sengat. Jadi dapat 6 ekor kambing. Tak silap saya lah, 6 ekor atau beberapa ekor kambing. Lalu mereka nak makan lah, lapar. Jadi kata yang merawat tadi, dia kata jangan dulu. Kita tanya Rasulullah dulu, boleh ke macam ini? Kita tidak, kita kan dah join dulu baru tanya Ustaz. Ustaz, apa hukumnya kalau kita masuk satu skim, kita bayar 1,000, kita cari 3 orang, lalu kita dapat Ustaz kata macam tu tak boleh, haram. Ya ke Ustaz, saya dah 3 bulan masuk. Lah kamu dah masuk 3 bulan baru tanya. Orang tanya dulu baru masuk. Jadi sahabat Nabi bukan macam itu. Sebelum makan tanya dulu. Bila kita pada Nabi SAW, Nabi tidak kata, kamu ni pandai-pandai saja buat benda bid'ah. Saya tak pernah ajar membaca Fatihah macam ni. Tidak. Nabi hanya tanya, macam mana kamu tahu Fatihah itu ruqyah, boleh buat sebagai jampi untuk berobat? Macam mana kamu tahu? Jadi lepas tu tanda bahawa benda itu boleh, Nabi SAW berkata, jangan lupa bagi bahagian saya daripada kambing tadi. Kalau haram, mesti Nabi tak akan ambil. Bila Nabi kata jangan lupa bagi saya satu bahagian, berarti itu adalah perkara yang halal, walaupun Nabi tidak pernah ajar merawat menggunakan Al-Fatihah. Kan ayat Quran kan ada syifa, ada kesembuhan. Dia tak boleh. Ini mana dalil baca ayat ni? Ini mana dalil? Kan itu pengalaman kita. Kita baca ayat Quran ni macam ini. Ya, pengalaman tak perlu dalil. Tuan kalau ada penyakit kencing manis, cuba ambil akar kayu ni, rebus, campur dengan halba, campur dengan ini, minum.
Mana dalil? Ya mana ada dalil? Itu kan pengalaman. Jadi sahabat juga tidak pernah diberitahu, tapi beliau cuba dan takdir Allah sembuh. Bid'ah yang dilakukan oleh salafus saleh, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf oleh Sayyidina Abu Bakar dipersetujui oleh dicadangkan oleh Sayyidina Umar, dipersetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Ada orang kata itu bukan bid'ah. Mana pula bukan bid'ah? Sayyidina Abu Bakar anggap itu bid'ah. Sayyidina Abu Bakar mula-mula tak nak. Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, kata kepada Sayyidina Umar, kamu bagi cadangan macam mana saya nak buat, Nabi tak pernah buat. Maknanya bid'ah. Lalu Sayyidina Umar, adakah Sayyidina Umar kata, buatlah Abu Bakar, ini hanya urusan dunia? Tidak. Sayyidina Abu Bakar kata, buatlah Abu Bakar, ini adalah perkara yang baik. Mana di sisi sahabat, kalau nampak benda baru, pastikan baik. Bila Sayyidina Abu Bakar yakin ini benda baik, barulah beliau setuju kumpulkan mushaf dalam satu, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian salat tarawih di zaman Nabi SAW, dah cerita Nabi buat 2 atau 3 malam, lepas tu Nabi salat di rumah. Maka sahabat ada salat sendiri, ada salat dengan imam ni, ada salat dengan imam itu. Zaman Sayyidina Umar dia kata tak, eloknya semua yang salat tarawih satu imam saja. Jadi itu bid'ah. Sayyidina Umar kata itu sebaik-baik bid'ah, berjemaah di belakang salat imam 20 rakaat di awal malam. Dan Sayyidina Umar ada lafaz kunut subuh sendiri. Ini saya percaya Wahabi tidak komplain sangat kot. Kalau tengok doa kunut witir Ramadan dia panjang betul, macam-macam dia reka di situ. Jadi Sayyidina Umar pun ada lafaz kunut sendiri, lafaz talbiyah oleh sahabat-sahabat Nabi, azan tambahan salat. Ini menunjukkan bahawa bid'ah hasanah bukan urusan dunia saja. Azan urusan agama. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, azan jemaat sekali saja. Zaman Sayyidina Uthman buat perkara baru, iaitu suruh azan tambahan. Kenapa? Kerana Sayyidina Uthman melihat ini perkara yang baik, kerana umat Islam dah ramai, mereka duduk dan berniaga jauh dari masjid. Kalau azan satu kali macam zaman dahulu, tak sempat mereka salat Jumaat. Kan salat Jumaat wajib. Maka azan tambahan itu adalah bid'ah yang hasanah. Mungkin orang kata, alah Ustaz, itu kan hanya ijtihad Sayyidina Uthman saja. Yalah, ijtihad Sayyidina Uthman kan lebih berharga daripada pandangan kamu. Ini Uthman sahabat Nabi bang, bukan Uthman orang miri. Makanya bila Sayyidina Uthman ijtihad itu ada nilai yang tinggi. Lebih-lebih lagi selepas Sayyidina Uthman berijtihad bahawa ada azan tambahan pada hari Jumaat, tidak ada satu orang pun sahabat Nabi yang membangkang. Ini namanya ijma' sukuti, the implied consensus. Ijma' secara difahami, bila sahabat tak komplain, mana semua setuju buat perkara bid'ah yang hasanah ini. Ada orang marah, dia kata apa ke ustaz cakap sahabat buat bid'ah? Ya bid'ah sebab benda baru, tapi hasanah. Lafaz tambahan kita mendengar iqamat, ini contoh-contoh secara laju saja. Maknanya apa? Kesimpulannya adalah salafus soleh juga membuat perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak. Adakah kita nak mendakwa kita lebih faham agama berbanding sahabat Nabi, berbanding dengan salafus soleh? Tentulah mereka lebih faham. Dan golongan Wahabi sendiri, mereka tidak konsisten dalam kayu ukur mereka. Majlis takziah di sisi Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Albani bid'ah, maknanya tak boleh buat. Di sisi Ibn Baz dan Ibn Jibrin tak masalah. Padahal memang sama-sama tak ada zaman Nabi buat majlis takziah. Kenduri Asya' al-Walidain, kalau macam kita ni kenduri arwah lah. Kalau Syekh Ibn Utsaimin dia kata ini bid'ah, tak boleh buat. Ibn Baz, Ibn Jibrin dan Saleh Fauzan kata tak masalah, benda baik. Kemudian ziarah kubur pada hari Jumaat secara khusus. Hari Jumaat je pergi ziarah kubur, hari Jumaat je pergi ziarah kubur. Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Saleh Fauzan kata bid'ah, tak boleh buat. Ibn Jibrin kata boleh. Umrah secara ulangan di bulan Ramadan, Ibn Utsaimin kata itu bid'ah, tak boleh buat. Ibn Baz, Saleh Fauzan dan Ibn Jibrin kata boleh. Doa khatam Quran dalam salat, Al-Albani dan Ibn Utsaimin kata ini bid'ah, tak boleh buat. Ibn Baz kata benda baik, apa salahnya? Bila kita kata mereka marah. Ini kan tokoh Wahabi sendiri kata. Dia kata memang tak ada dalil khusus dalam Quran hadis, tapi doa dalam salat itu kan baik. Maka apa salahnya? Baca Quran dengan mushaf dalam salat. Tengah salat kita pegang mushaf baca Quran. Al-Albani kata tak boleh sebab dalam zaman Nabi tak buat. Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibrin, Saleh Fauzan kata boleh kerana tidak membatalkan salat. Yang batalkan salat itu pergerakan yang banyak. Tengok mushaf tidak batalkan salat. Majlis ihtifal hafazan Quran buat apa ni sambutan lah ya, dah
murid-murid kita dah berjaya hafal 30 juzuk, kita pun buat satu convocation. Kan tak ada zaman Nabi. Ramai je orang hafal Quran zaman Nabi, tak ada buat convocation. Bila dibuat, kata Albani itu tak boleh. Saleh Fauzan dan Ibn Utsaimin kata tak ada masalah. Baca mushaf, Ibn Utsaimin, Albani kata tak boleh. Ibn Baz, Saleh Fauzan kata boleh. Membina mihrab masjid, Albani kata tak boleh. Ibn Utsaimin dan Fauzan kata boleh. Imam diam seketika lepas baca Fatihah, Albani kata itu tak boleh. Ibn Baz, Ibn Utsaimin kata boleh. Ini semua kan masalah ibadah. Menggenggam tangan sebab iktidal lah, bangun daripada rukuk, genggam balik tangan, Albani kata itu bid'ah. Ibn Utsaimin, Ibn Jibril kata boleh. Berzikir menggunakan tasbih. Main kelakar je, di sana banyak jual tasbih. Kan? Kalau bid'ah tu habis diangkutnya. Al-Fauzan, Albani kata tak boleh guna tasbih. Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibril kata apa masalah, kan cuma alat untuk membilang saja. Tasbih kah, handphone kah, nyanyi alat untuk membilang. Yang pramugari guna tu kan alat. Nak cari dalil dia jenuh lah. Jadi kesimpulannya daripada fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi sendiri, kayu ukur mereka tak konsisten. Yang paling konsisten kayu ukur yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, apa saja perkara baharu hendaklah diukur dengan sunnah. Hendaklah diukur dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selari boleh, tak selari tak boleh. Dengan mengambil catatan bila benda itu baru, tak mustahil ulama khilaf. Ulama ni kata ini selari dengan syariat, macam maulid. Ada yang ulama kata tak boleh sebab benda ni tak dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi rata-rata ulama ahli sunnah mengatakan boleh, kerana ini tidak bercanggah dengan syarak. Wallahu a'lam. Setakat itu yang saya mampu sampaikan tentang sunnah dan bid'ah mengikut kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Masih ada tersisa baki masa lebih kurang 14 atau 13 minit sebelum jam 9. Mungkin Ustaz mahu buka pada sesi soalan atau bagaimana? Atau kita tutup awal, saya serahkan. Ya, si ada. Ya. Ya. Jadi cadangan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Amin, tidak perlu ada sesi soalan. Si ada soalan. Betul tu. Makhrajnya betul ya, tajwidnya. Ya. InsyaAllah boleh datang lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu